Salam. Muka surat 586 ayat 19. Muka surat 586 ayat yang ke-19. Itu ayat kita. Boleh? Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, surah At-Takwir, muka surat 586 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ya, ayatnya berbunyi, muka surat 586 ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dil arsy makin. Okey. Innahu, sesungguhnya dia. Terjemah innahu, sesungguhnya dia. Okey. Dia tu innahu, sesungguhnya ia. Ia tu refer pada Quran. Innahu, sesungguhnya ia Quran. La benar-benar. Qawlu, kata-kata. Rasulin, utusan. Rasul kat sini bukan Nabi Muhammad tapi Jibril alaihi salam. Terjemah Rasulin, utusan. Karimin, yang mulia. Karim yang mulia. Zi quwwatin, ayat 20, teruskan ayat 20. Zi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Zi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Zi ni, tuan-tuan dan puan-puan, Zi ni, dia terjemah dia yang mempunyai. Zi dengan zu sama. Zul Hakim, Zul Fadli, kan? Zu tu terjemah dia orang yang mempunyai. Antara nama Allah Zul Fadlin, Zuntiqam. Zu tu seorang yang mempunyai. Kalau ramai-ramai orang mempunyai, dipanggil ulu. Ulu, ramai orang yang mempunyai. Ulul albab, maksudnya ramai orang yang mempunyai kebijaksanaan. Tak boleh untuk ramai orang kita panggil zu albab, tak boleh. Untuk ramai orang, zu ataupun zi untuk seorang. Okey, zi quwwatin terjemah dia yang mempunyai kekuatan. Indah di sisi. Zil arsy, pemilik arash. Zil arsy, pemilik arash. Zi itu maksudnya orang yang mempunyai arash. Zil arsy, pemilik arash, Allah lah. Makin, berkedudukan. Terjemah makin, berkedudukan. Makin berkedudukan. Muta'in, ditaati. Okey, muta'in, ditaati. Sama di sana. Kalau summa kemudian. Kat sini sama di sana. Ditaati di sana. Amin, amanah ataupun dipercayai. Terjemah amin, amanah ataupun dipercayai. Trustworthy, kita terjemah trustworthy. Okey, tolong terjemahkan ayat pertama kita, Puan Nur Zakiah, terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, benar-benar kata-kata utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan di sisi pemilikan arash, berkedudukan. Ditaati di sana, amanah. Okey. Ataupun dipercayai. Okey. Ini kali kedua, terima kasih Puan Nur Zakiah. Ini kali kedua Allah bersumpah dalam surah ni. Pertama, Allah cerita apa yang bakal berlaku. Bila kiamat nanti apa yang bakal berlaku. 12 perkara bakal berlaku, kita dah bincang. Lalu Allah kata, ayat yang ke-14.
alimat nafsum ma ahdarat. Pada ayat 1 Allah cerita apa bakal berlaku nanti. Benda ni pasti akan berlaku pada kiamat nanti. Ayat ke-14 Allah Ta'ala kata, pada masa itu seluruh manusia, setiap orang akan mengetahui apa yang dia buat kat dunia dulu. Kemudian minggu lepas, ayat terakhir kita ayat 16, 17, 18. Allah bersumpah demi bintang-bintang yang sekejap ada, sekejap tak ada. Bintang-bintang yang sekejap ada, sekejap tak ada. Maksud ada tak ada tu, siang kita tak nampak, malam kita nampak balik. Kemudian Allah bersumpah demi malam yang hampir meninggalkan gelapnya. Maksudnya malam yang dekat-dekat nak subuh. Mula-mula malam, tengah-tengah malam, pukul 10, 11 tu nampak bintang-bintang. Dan bila dekat-dekat nak subuh, bintang-bintang tu mula hilang. Dan demi waktu subuh yang mula datang. Allah bersumpah demi malam, bintang-bintang, waktu subuh yang mula datang. Kerana Allah nak beritahu bahawasanya Allah yang buat kamu malam, kamu dapat rehat. Dan Allah yang mendatangkan kamu pagi dengan kesegaran. Allah yang mendatangkan pada kamu waktu pagi yang segar. Kamu boleh ada tenaga baru, ada semangat baru, ada kekuatan baru. Jadi dengan sebab adanya malam tu seolah-olah charge bateri bagi kita untuk kita rehat, esok bangun pagi segar balik untuk teruskan kehidupan, cari rezeki balik. Itu Allah bersumpah. Dalam hadis Nabi SAW. Okay, sekarang kita muka surat, ada sahabat tanya ayat berapa? Okay, kita sekarang muka surat 586 ayat 19. Kita sekarang muka surat 586 ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Okay. Cuma saya sekarang sedang menerangkan ayat 15, 16, 17, 18 ayat terakhir minggu lepas. Allah bersumpah demi bintang-bintang, Allah bersumpah demi waktu malam yang nak berlalu. Dan Allah bersumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh yang mula menyingsing. Allah nak beritahu malam ni, kita kata peredaran malam, pergerakan malam, apa yang Allah Ta'ala buat waktu malam, Allah je yang mampu buat untuk manusia kumpul tenaga, esok pagi bangun balik dengan semangat baru, dengan tenaga yang baru, dengan kekuatan yang baru untuk cari rezeki balik. Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk umat di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Nabi doa ni, ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu awal pagi mereka. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu awal pagi mereka. Jadi urusan dunia ke, urusan agama ke, settlekan awal-awal pagi. Kerana apa? Dalam waktu pagi tu Nabi doa keberkatan. Nabi doa keberkatan. Sebab tu ulama-ulama kata makruh, tak haram pun tidur waktu pagi. Kenapa? Allah memberi banyak kelebihan pada waktu pagi untuk manusia keluar cari rezeki. Nabi SAW anjurkan pagi-pagi baca tu, baca ni, doa tu, doa ni, zikir tu, zikir ni. Nabi juga mendoakan keberkatan untuk umat di waktu pagi. Tiba-tiba kita pergi tidur. Tak haram tidur lepas subuh, tak ada haram pun. Makruh tu kenapa makruh? Allah offer macam-macam kelebihan. Nabi offer macam-macam kelebihan untuk zikir ke, untuk ibadat ke, untuk doa tu, doa ni. Bahkan kalau tak zikir, tak ibadat pun, terus keluar cari rezeki. Termasuk juga dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka. Jadi apa-apa urusan, apa-apa kerja, settle pagi-pagi. Dah settle baru tidur. Jangan pagi nak tidur dulu. Bila kita pun ada pengalaman. Kalau lepas subuh tidur dulu, bangun pukul 9, pukul 10 baru nak buat kerja tu, buat kerja ni, dia punya semangat dia lain macam. Dia punya semangat dia punya kekuatan dia lain macam masa tu. Jadi awal pagi, selesaikan awal pagi. Okey. Baik, Allah bersumpah dengan bintang waktu malam, waktu pagi. Maka ayat pertama kita ini, ayat ke-19, Allah kata, sesungguhnya Quran itu benar-benar kata-kata utusan yang mulia. Dalam Al-Quran, perkataan Rasul tidak semestinya memberi makna Rasul itu Nabi yang Allah pilih menjadi Rasul, manusia yang Allah pilih menjadi Rasul. Tak. Jadi Rasul kat sini, kita Rasul tu nampak Nabi lah kan? Para Nabi lah Rasul. Tak. Rasul kat sini adalah Jibril alaihi salam. Rasul kat sini adalah Jibril alaihi salam. Okay? Ada lagi tempat-tempat lain dalam Quran, perkataan Rasul. Tapi bukan maksud Nabi Muhammad, Jibril. Masa Samiri,
Kalau kita lalu surah Toha, ada kisah Samiri kan. Samiri ni kelebihan dia. Dia ambil tanah-tanah yang tertentu. Dia tahu tanah-tanah ni ada kelebihan. Kenapa tanah tu ada kelebihan? Tanah-tanah tu adalah tanah kesan tapak kaki kuda Jibril pernah bijak ke situ. Jadi tanah tu dia ambil, dia letak kat benda hidup, letak kat benda mati. Benda mati tu boleh mengeluarkan suara seperti suara hidup. Ini kisah Samiri ada dalam surah Toha. Belum terjemahkan dia boleh Tuan Haji Ishak, surah Toha ya. Muka surat, saya nak tunjuk perkataan Rasul tapi bukan Nabi Muhammad. 318. Ayat 95-96. Kalau kita tengok ayat 96 tu ada perkataan Rasul. Okay. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? 96, dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ada perkataan jejak Rasul kat situ. Jejak Rasul tu bukan jejak Rasul TV3 yang dulu-dulu. Jejak Rasul tu kisah kehidupan para Rasul. Bukan. Jejak Rasul kat sini, kesan tapak kaki kuda Jibril. Samiri tahu. Kesan tapak kaki kuda Jibril, kalau dia ambil letak kat benda mati tu boleh mengeluarkan suara macam benda hidup. Itu kisah Samiri lah. Bukan saya nak cerita pasal Samiri kat sini. Nak cerita perkataan jejak Rasul. Di siapa Rasul tu? Rasul tu adalah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Okey, baik. Balik semula kita. Allah, oleh kerana orang musyrikin, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW reka Quran. Reka Quran sendiri. Maka Allah nak menafikan apa yang mereka tuduh, apa mereka sangka. Allah kata sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata utusan yang mulia. Maknanya Nabi Muhammad SAW sikit pun tak ada ayat Quran tu penambahan daripada diri dia walaupun satu huruf. Satu huruf je Nabi Muhammad tambah, tak ada. Seluruh Al-Quran, setiap huruf adalah sepenuhnya daripada Allah, sepenuhnya dibuat oleh Jibril pada Nabi. Nabi tak adalah kata, kalau buat ayat ni lagi sedap. Kalau perkataan wa tak ada, aku tambah wa je lagi sedap. Kat sini kalau tambah fa lagi sedap ni. Panjang sangat ayat dia, tambah fa sikit tengah-tengah, jadi sedap. Tak ada. Tidak ada satu huruf pun ditokok tambah oleh Nabi SAW, melainkan semuanya perkataan Jibril. Siapa Jibril? Allah Ta'ala panggil kat sini, perkataan Jibril adalah Rasulin Karim, utusan yang sangat mulia. Kenapa Allah panggil Jibril alaihi salam utusan sangat mulia? Kerana Jibril adalah malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah nak kata, malaikat yang kamu benci tu, malaikat yang kamu tak suka tu, itulah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding malaikat-malaikat lain. Ya, semua malaikat hebat. Semua malaikat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Jibril lah yang paling mulia di kalangan para malaikat. Jibril lah yang paling mulia di kalangan para malaikat. Kita dah lalu sebelum ni, muka surat 585, Allah sebut perkataan malaikat untuk plural kiram. Tengok muka surat 585 boleh? 585. Ayat 16 ada perkataan kiram. Bi-aidi safarah kiram. Jadi kiram tu adalah plural pada karim. Sekarang karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Karim ni untuk malaikat seorang, Jibril. Adapun kiram adalah plural. Plural kepada perkataan malaikat-malaikat yang ramai dipanggil kiram. Okey. Okey, baik. Tolong baca dia boleh Dr. Aziza, muka surat 585 tu. Ayat 11 sampai ayat 16. Nak cerita pasal malaikat. Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali ini begitu. Sesungguhnya ajaran Al-Quran itu suatu peringatan. 12. Maka sesiapa yang inginkan kebaikan dirinya, tentu dia mengambil peringatan daripadanya. 13. Dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yakni di sisi Allah. 14. Yang diangkat darjatnya lagi disucikan. 15. Yang ini terpelihara di tangan para utusan, yakni malaikat. 16. Yakni para malaikat yang mulia lagi berbakti. Okey, terima kasih Dr. Aziza. Jadi sifat malaikat tu,
Semua ni bukan Jibril seorang ni. Semua malaikat tu kiramin, mulia, bararah, berbakti. Semua malaikat mulia, berbakti. Maksudnya semua malaikat bagus lah. Tak adalah kata Allah puji Jibril dalam ayat kita sekarang, malaikat lain tak bagus. Tak. Semua malaikat bagus. Cuma dalam banyak-banyak malaikat, Jibril lah yang paling terbaik. Sebab itulah Jibril, Allah memilihnya menjadi pembantu kepada semua Nabi, dan Allah memilih Jibril sebagai pembawa wahyu pada semua Nabi. Para malaikat lain, Allah sebut sifat para malaikat lain dalam surah At-Tahrim. Kalau baca dia boleh, surah At-Tahrim, Wan Salmah tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim tolong baca surah At-Tahrim. Ni Allah sebut sifat malaikat semua sekali, bukan Jibril seorang. Itu surat berapa, Ustaz? 560, sorry. 560 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar-kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Okey, terima kasih Puan Salma. Dia nampak tak dalam ayat ni, Allah kata semua para malaikat, mereka akan melakukan apa yang Allah suruh, dan mereka tidak akan mengingkari apa yang Allah Ta'ala suruh pada mereka. Semua dah, bukan Jibril seorang. Okey, baik. Allah sebut dalam ayat kita sekarang pasal Jibril. Jadi Allah nak cerita 5 sifat Jibril. Pertama, sifat Jibril yang bawa Quran turun pada Nabi SAW. Jibril itu mulia. Tadi saya beritahu, Allah pilih malaikat-malaikat untuk menjadi utusan. Utusan tu sama ada untuk bawa wahyu ataupun utusan untuk hantar azab kepada makhluk-makhluk yang Allah dah hantar. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik kerana malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah pilih untuk dua-dua. Apa makna untuk dua-dua? Allah pilih untuk hantar wahyu pada para Nabi, Allah pilih Jibril. Allah pilih untuk bagi azab, Allah pilih untuk memberi azab pada orang-orang yang kafir, ingkar pada Allah, Allah pilih Jibril juga. Tengok muka surat 341 ya, muka surat 341. Tuan boleh baca Tuan? Boleh. Muka berapa Ustaz? 341 ayat 75. 341 ayat 75. 341 ayat 75. 75. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, terima kasih Tuan. Allah memilih utusan-utusannya baik di kalangan malaikat, baik di kalangan manusia. Jadi di kalangan malaikat, utusan-utusan tu bukan Jibril seorang lah. Bukan Jibril seorang, ada lagi malaikat-malaikat lain. Habis itu malaikat-malaikat lain buat apa? Utusan Allah untuk menurunkan azab. Adapun utusan Allah untuk menurunkan wahyu kepada para Nabi, Jibril seorang. Jibril seorang. Okey, baik. Jibril punya mulia, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala memberi nama khas untuk Jibril dalam Quran apa dia? Ar-Ruh. Allah Ta'ala memberi nama khas kepada Jibril dalam Al-Quran, Ruh. Contoh surah, Allahumma salli Muhammad, surah apa? Surah Al-Qad. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Okey, malaikat-malaikat turun dan ruh juga turun. Jibril, ruh. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala panggil Jibril itu Ruhana. Kalau hari Jumaat ada orang nama Rohana, kalau hari Isnin Selasa ada sahabat nama Rohana. Jadi kalau nama dia Rohana, kadang-kadang kita boleh panggil dia Jibril lah. Kalau dia tanya kenapa, cakap saya beritahu Rohana lah, Quran maksudnya Jibril. Tengok surah Maryam boleh? Saja ibu orang jangan marah. Tolong terjemahkan dia boleh. Puan Izzawani, tolong baca Puan Izzawani. Saya nak tunjuk perkataan Jibril. Allah Ta'ala gelarkan Jibril dengan panggilan Ruh. Okey, surah Maryam. Surah Maryam. Jibril jadi seorang lelaki jumpa Maryam. Muka surat 306.
306 ayat 16, 17, 18, 19. Boleh Puan Izawani? 17, 18, 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia membuat 16 dulu boleh? 16 dulu. Boleh tak? Sorry, Puan Izawani 16 dulu. 16 Okey. Dan sebutkanlah di dalam kitab perihal Maryam ketika dia memencilkan diri daripada keluarganya di sebuah tempat di sebelah timur. Maka dia mengambil dari selain mereka tabir, lalu kami hantarkan kepadanya roh kami, maka menjelma kepadanya seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah daripadamu sekiranya engkau adalah seorang yang bertakwa. Terus? Dia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk aku memberi kepada kamu seorang anak lelaki yang suci. Okey, terima kasih Puan Izawani. So, roh daripada kami. Dalam terjemah Puan Izawani, dia tak beritahu siapa roh pada kami itu. Dalam bahasa Inggeris dia beritahu, Jibril. Our messenger, Jibril. So, perkataan Jibril itu Allah panggil apa? Ruhana. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi ruhana tu roh daripada kami. Maksudnya Jibril lah. Jibril Allah Ta'ala panggil Ruhullah. Kenapa Jibril dipanggil Ruhullah? Kerana Jibril merupakan malaikat yang termulia yang menjadi wakil Allah untuk menyampaikan sesuatu perintah pada para nabi ataupun ibu nabi. Itu Maryam ni ibu Nabi Isa alaihi salam. Itu satu kemuliaan Jibril. Yang kedua, kadang-kadang Allah datang, saya pernah beritahu, seorang malaikat dalam bahasa Arab, perkataan seorang malaikat dalam bahasa Arab dipanggil malakun. Saya tulis kat skrin. Seorang malaikat dalam bahasa Arab dipanggil malakun. Saya tulis lebih kurang kat skrin. Malakun ni seorang malaikat. Plural bagi para malaikat dipanggil malaikatun. Malaikatun. Ni plural. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang Allah gunakan lafaz plural tapi yang dimaksudkan seorang malaikat. Allah gunakan lafaz plural tapi dimaksudkan seorang malaikat. Siapa seorang malaikat dimaksudkan tu? Jibril. Lafaznya plural tapi yang dimaksudkannya seorang malaikat. Siapa dia? Jibril. Contoh, ketika mana Jibril alaihi salam bercakap-cakap dengan Nabi Zakaria. Tengok muka surat 55, boleh tak? Page 55. Siapa dia? Puan Izian Wahida. Telah baca Puan Izian Wahida, page 55. Kita akan tengok kat situ nanti perkataan malaikah tapi refer seorang malaikat je. Ayat berapa Ustaz? Oh sorry, ayat 39, maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. 39 1, 42 1. Dua ayat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria ketika dia sedang berdiri melakukan solat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimah yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang Nabi yang termasuk keturunan orang yang soleh. Okey. Dua. Sekejap sekejap Puan, sekejap boleh Okay. Allah Ta'ala kata, malaikat menyuruh Nabi Zakaria. Sedangkan Nabi Zakaria sedang semayang. Kalau dengar terjemah yang dibaca tadi oleh Puan Izian kan. Terjemah dia seorang malaikat je. Betul kan Puan? Ya. Tapi ayat dia Ikan. fanadathul malaikatu. Tengok. Ayat dari sudut terjemah kita dengar semua tadi terjemah seorang malaikat. Tapi ayat dia fanadathul malaikatu, telah menyuruh Nabi Zakaria oleh malaikat-malaikat, banyak malaikat. Jadi lafaz malaikat plural. Lafaz nak cerita pasal Jibril seorang. Nak cerita pasal Jibril seorang yang datang pada Nabi Zakaria tapi Allah datangkan lafaz plural. Nampak? Tu satu. Bawah sikit Puan Izian ayat 42. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Okey, terima kasih Puan Izian.
Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata. Patutnya malaikat Jibril seorang. Malaikat kalaulah malaikat Jibril seorang sahaja yang berkata pada Maryam, bubuh nama seorang malaikat lah, malakun. Contoh, malaikat maut. Surah As-Sajadah kan? Page pertama surah As-Sajadah bawah sekali. Qul yatawaffakum malakul maut. Seorang. Malakul maut. Kan? Malakul maut. Bukan malaikatul maut, malakul maut. Seorang. Tapi kat sini Allah nak muliakan Jibril, Allah datangkan lafaz plural. Allah datangkan lafaz plural, tapi dimaksudkan Jibril seorang. Kenapa? Nak beritahu kemuliaan Jibril. Walaupun dia seorang, tetapi kemampuan dia seolah-olah sama menyamai kemampuan ramai malaikat-malaikat yang lain. Baik. Lagi pula, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membenci malaikat Jibril. Waktu Allah beritahu, pertama dalam ayat ini Allah nak beritahu, Quran tu bukan Muhammad reka. Jibril buat turun pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril ni bukanlah yang dianggap remeh, dianggap lemah, dianggap bersalah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka memusuhi Jibril. Ni surah Baqarah ni. Tolong baca dia, Puan Maisarah, tolong baca boleh? Surah Baqarah. Siapa ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah kan, boleh tengok cerita ni. Cerita ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Mungkin saya boleh share insyaAllah kejap. Muka surat 15, ayat yang ke 97-98. 97-98. Boleh tolong baca? Puan Maisarah. Ya Ustaz. Berapa tadi? 37-38? Bukan. Page 15, 97-98. Page. Page 15. Ayat 97-98. 97-98. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Terus. Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan disiksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Terima kasih Puan. Tengok. Dalam siapa ada tafsir Ibnu Katsir, Imam Abu Ja'far, itu Imam Tabari, mengatakan bahawasanya ulama tafsir sepakat bahawasanya ayat ni turun, dua ayat ni lah, 97-98 ni, turun sebagai jawapan terhadap kenyataan orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel yang mengatakan Jibril musuh mereka, Mikail penolong mereka. Dia akan cakap macam tu lah. Jibril ni musuh mereka sebab waktu wahyu bukan pada bangsa mereka. Mikail ni geng mereka sebab apa? Waktu hujan, waktu rezeki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada sekumpulan Yahudi datang jumpa Nabi SAW kat Madinah lah ni. Lalu Yahudi ni kata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Abu Qasim, kami nak tanya kamu 4 soalan. Yang mana yang boleh jawab soalan ni Nabi. Kalau tak boleh jawab, confirm bukan Nabi. Kalau boleh jawab, memang confirm dia Nabi." Mereka ni Ibnu Abbas cerita, ni adalah tafsir Ibnu Katsir. Lalu Rasulullah SAW cakap pada kumpulan Yahudi tersebut, "Tanyalah apa kalian nak tanya, tapi kalian kena berjanji dengan aku sebagaimana Nabi Yaqub ambil janji dengan anak-anak dia." Apa dia? Iaitu, kalau aku boleh jawab soalan kamu dengan betul, dengan tepat, kamu kena masuk Islam. Nabi cakap pada orang Yahudi. Maka orang Yahudi kata, okey, janji tu milik kamu. Mereka jawab, maksudnya memang mereka akan masuk Islam lah kalau Nabi Muhammad boleh jawab dengan betul. Maka Rasulullah SAW cakap, okey, tanyalah apa nak tanya. Mereka pun cakap kat Nabi 4 soalan. Beritahu kami 4 perkara. Kami nak tanya kamu 4 soalan tadi. Pertama, makanan apakah yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sebelum diturunkan kitab Taurat? Maksud Israel adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu nama selain Yaqub adalah Israel. Yaqub ni nama dia Yaqub. Israel tu gelaran. Isra ni terjemah dia hamba, El tu Tuhan.
Jadi Nabi Yaqub berkata Israel itu bahasa Ibru. Kalau kita terjemahkan ke Arab, maknanya Abdullah. Kenapa Nabi Yaqub dipanggil Abdullah? Sedangkan kita semua Abdullah kan, hamba Allah. Kerana Nabi Yaqub memiliki ciri-ciri sifat-sifat hamba Allah yang terbaik, yang sebenar. Sebab itu diberi gelaran Israel. Isra tu hamba, Il tu Tuhan. Okey, tak apa. Jadi orang Yahudi tanya Nabi soalan pertama, apakah makanan yang diharamkan oleh Nabi Yaqub pada diri dia sebelum diturunkan Taurat. Kemudian beritahu pada kami bagaimanakah ciri-ciri air mani lelaki dan ciri-ciri air mani perempuan. Dan bagaimana air mani itu boleh jadi bayi lelaki atau bayi perempuan. Soalan kedua. Soalan ketiga, boleh tak beritahu kami mengenai Nabi yang ummi, apa sifat Nabi yang ummi yang diceritakan dalam kitab Taurat? Soalan ketiga. Soalan keempat, siapakah malaikat yang menolong Nabi tersebut? Ini soalan mereka pada Nabi Muhammad, 4 soalan. Maka Nabi SAW cakap pada mereka, kalian janji ya, kalau aku jawab dengan betul, kalian akan masuk Islam. Mereka pun berikrar, berjanji akan masuk Islam lah kalau Nabi Muhammad SAW jawab dengan betul. Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa AS, itu turunkan Taurat lah pada Nabi Musa AS, itu demi Allah lah, bahawasanya jawapan pertama, Nabi Yaqub ni dia ada sakit yang lama. Irkun nasal. Bahasa Arab sebut irkun nasal. Maksud irkun nasal ni bengkak urat kaki. Tak tahulah terjemah dia bengkak urat kaki, tapi sakit sebenar kita pun tak tahu. Gaut ke apa ke, saya pun tak tahulah, tak boleh nak cakap. Tapi terjemah dia bahasa Arab, irkun nasal. Sakit Nabi Yaqub mengalami sakit, dia panggil irkun nasal. Bengkak urat kaki. Itu terjemah bahasa Arab. Apa sakit sebenar tak tahu. Lamalah dia sakit ni. Nabi Yaqub sakit. Lalu Nabi Muhammad kata, masa dia sakit dia bernazar. Nabi Yaqub ni, masa Nabi Yaqub sakit dia bernazar, kalau Allah sembuhkan dia dari penyakit dia akan mengharamkan untuk diri dia makanan favourite dia, dan dia akan mengharamkan untuk diri dia minuman favourite dia. Apa dia? Makanan favourite dia, minuman favourite dia. Siapa tahu? Okey. Makanan favourite dia adalah daging unta, minuman favourite dia adalah susu unta. Tolong baca boleh? Tengok surah muka surat 63 tak silap saya. Puan Aliza tolong baca boleh? Buat muka surat 63. Saya nak tunjuk dalam muka surat ini, Nabi Yaqub pertama dipanggil Jibril, pertama. Yang kedua, ada makanan-makanan yang dihalalkan sebelum Taurat. Okey. Tolong terjemahkan dia, Puan Aliza, muka surat 62 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yaqub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Okey, terima kasih Puan Aliza. Ayat ni kalau kita tengok, Yahudi kata apa kat Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat? Kamu claim, Yahudi kata ni, kamu claim kamu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kamu makan unta? Ni Yahudi cakap kat Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat. Kenapa kamu makan unta? Sedangkan Nabi Ibrahim, dia mengharamkan makan unta. Nabi Ibrahim punya syariat tak boleh makan unta. So kamu kenapa kamu makan unta? Ini Yahudi cakap kat Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat. Maka Allah turunkan ayat. Sebenarnya setiap makanan tu halal bagi Bani Israel. Termasuklah daging unta. Kecuali apa yang Nabi Yaqub mengharamkan untuk diri dia sendiri sebelum Taurat turun. Jadi Nabi Yaqub dengan Nabi Ibrahim siapa datang dulu? Nabi Ibrahim datang dulu. Nabi Yaqub cucu dia. Jadi bagaimana orang Yahudi boleh claim unta ni haram sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi kamu orang Islam ngaku ikut ajaran Nabi Ibrahim tapi makan unta. Maka Allah turunkan ayat. Allah kata, mana ada Nabi Ibrahim haramkan syariat Nabi Ibrahim haram makan unta. Yang haram ni Nabi Yaqub mengharamkan untuk diri dia. Kerana apa? Kerana baginda Yaqub AS bernazar, kalaulah dia sembuh daripada penyakit dia akan haramkan untuk diri dia makanan yang paling dia suka, daging unta, dan minuman yang paling dia suka itu susu unta.
Maka apa jawapan Yahudi pada Nabi SAW? Sadaqta. Ya, kau telah bercakap benar. Jawapan tu betul. Soalan pertama dah dulu. Rasulullah SAW kata, Allahumma syhad alaihim. Ya Allah, bersaksilah ya Allah, aku telah jawab benar terhadap mereka, soalan mereka. Kemudian Nabi SAW sambung lagi jawapan dia. Maka Nabi kata, aku bersumpah dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kalian tahu tak bahawasanya, tidakkah kalian mengetahui bahawasanya air mani lelaki itu pekat warna putih, sedangkan air mani perempuan tu dia cair dan warna kekuningan. Ini Nabi jawablah. Mana satu yang antara keduanya lebih mendominasi, maka anaknya akan ikut air mani yang lebih mendominasi tersebut. Jika air mani lelaki lebih mendominasi daripada air mani perempuan, maka dengan izin Allah lahirlah anak lelaki. Kalau air mani perempuan lebih mendominasi, maka dengan izin Allah lahirlah anak perempuan. Dalam istilah doktor dia panggil apa, Dr. Azizah? Dalam istilah doktor dia panggil apa ni? Saya lupa dah perkataan dia, Dr. Azizah. Apa dia Ustaz? Ya? Apa dia? Dalam istilah kedoktoran, dia panggil apa ni? Panggil apa Aimani tu? Bayi yang jadi sebab lelaki perempuan tu. Dia panggil apa? Dalam istilah kedoktoran, saya lupa, ada orang beritahu saya. Apa yang lupa lah Ustaz. Lupa juga. Okey, baik, tak apa. Okey, jadi jawapan Nabi beritahu. Okey, tak apa, Dr. Azizah. Jawapan Nabi beritahu, air mani lelaki putih pekat, manakala air mani perempuan dia cair kekuningan. Siapa-siapa punya air mani, maksudnya yang lebih mendominasi, jadilah bayi ikut air mani tersebut. Jawapan Nabi SAW pada mereka. Maka mereka jawab, sadaqta. Benar. Betul jawapan kamu. Jawapan Nabi yang kedua, betul. Soalan ketiga mereka, apa soalan ketiga mereka tadi? Apakah ciri-ciri Nabi yang ummi yang Allah ceritakan dalam kitab Taurat? Maka Nabi SAW jawab, ciri-ciri Nabi yang ummi yang Allah cerita dalam kitab Taurat ialah Nabi tersebut tidur dengan memejamkan matanya, tetapi hatinya tidak tidur. Mata pejam, hati tak tidur. Maka mereka jawab, sadaqta, benar. Maka Nabi kata, Allahumma syhad alaihim, ya Allah bersaksilah pada mereka. Lalu mereka pun cakap pada Nabi Muhammad, okey, 3 soalan dah betul. Sekarang jawab soalan terakhir. Siapakah jawab soalan terakhir ni yang akan menentukan kami akan ikut kamu ataupun tak ikut kamu. Kami akan beriman pada kamu ataupun tak beriman pada kamu. Maka Rasulullah, siapakah soalan terakhir mereka ulang balik? Siapakah penolong kepada Nabi tersebut? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril. Dan tidak ada mana-mana Rasul pun, malaikat Jibril lah penolong pembantu pada Rasul-Rasul tersebut. Maka Yahudi kata apa? Ni sebab ni kami tak boleh ikut kamu. Ni lah sebab kami tak boleh nak ikut kamu. Kalaulah kamu jawab malaikat penolong kepada Nabi tersebut selain Jibril, kamu jawab malaikat lain, kami boleh ikut. Tapi sebab jawapan kamu Jibril, sorry lah, minta maaf banyak. Kami tak boleh ikut kalau kamu kata penolong kamu Jibril. Maka Nabi SAW tanya Yahudi tersebut, apa sebab kamu tak percaya pada Jibril? Apa masalah kalau kau jawab Jibril? Maka mereka jawab, innahu aduuna. Jibril itu musuh kami. Orang Yahudi kata Jibril itu musuh kami. Lalu Allah turunkan ayat tadilah yang dibaca tadi oleh sahabat kita. Allah kata, siapa yang musuh para malaikat, Jibril ke, Mikail ke, maka dia dikira kafir. Okey, dia dengan Nabi semua dia percaya, contohlah dengan malaikat semua percaya, Jibril seorang tak percaya. Maka di sisi Allah dia adalah orang kafir. Allah turunkan 2 ayat tadi sebagai nak mengecam tindakan orang Yahudi yang tak nak menerima malaikat Jibril. Maka ayat kita sekarang Allah kata, Jibril itu malaikat yang mulia. Mana boleh kamu bermusuh dengan malaikat yang paling mulia di sisi Allah SWT? Abdullah bin Munir, dia anak murid pada Anas bin Malik. Dia kata, Anas bin Malik pernah cerita kat dia, Abdullah bin Salam ni dia orang pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam ni dia salah seorang pendeta Yahudi di Madinah. Bila dengar kedatangan Nabi SAW, dia pergi jumpa Nabi. Nasihat pertama yang didengar daripada Nabi SAW ialah, ya ayuhan nas, afshus salam, at'imut ta'am, wassalatu wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, bagilah makan, semayanglah masa orang sedang tidur. Itu nasihat pertama didengar daripada Nabi SAW. Maka dia jumpa Nabi secara personal. Dia tanya kat Nabi, wahai Muhammad, aku nak tanya 3 soalan. 3 soalan ni yang boleh jawab Nabi.
Kalau boleh jawab, Nabi. Kalau bukan, bukan Nabi. Maka, soalan pertama, apakah tanda pertama hari kiamat? Soalan kedua, apakah makanan pertama ahli syurga? Soalan ketiga, apakah yang menyebabkan seorang bayi itu cenderung menyerupai bapanya ataupun ibunya? Soalan ketiga sama macam tadi lah. Maka Nabi SAW jawab, Jibril baru je beritahu jawapan tu kat aku tadi. Nabi kata kat Abdullah bin Salam, Jibril baru je beritahu jawapan tu kat aku tadi. Maka Abdullah bin Salam tanya, Jibril? Abdullah bin Salam tanya, Jibril? Maka Nabi jawab, ya, Jibril. Jibril yang menjadi musuh orang-orang Yahudi tu. Kemudian Nabi baca ayat yang kita refer 97-98 tadi. Kul man kana aduwwan li Jibril, siapa musuh dengan Jibril, Nabi baca kat dia. Lalu Nabi SAW jawab 3 soalan Abdullah bin Salam. Nabi kata, tanda pertama kiamat adalah api yang mengiringi manusia pada timur ke barat. Makna api ni tuan-tuan dan puan-puan, sama ada api betul-betul api ataupun peperangan. Api itu sama ada betul-betul api secara hakikat ataupun maksud api itu adalah peperangan. Okey. Kemudian jawapan pada soalan kedua adalah makanan pertama ahli syurga yang akan dimakan oleh ahli syurga adalah hati ikan paus. Wallahu a'lam. Sedap ke tak sedap, tak tahulah tu. Ikan paus kat syurga dengan ikan paus kat dunia tak samalah. Jangan kita faham hati ikan paus kat syurga sama macam hati ikan paus kat dunia. Wallahu a'lam. Siapa pernah makan hati ikan paus mungkin dia tahulah. Sedap lagi sedap pada hati ikan lain. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Nabi jawab macam tadi juga, jika air mani lelaki lebih mendominasi daripada air mani perempuan, maka anak lelaki lah. Kalau air mani perempuan lebih mendominasi, maka anak perempuan. Lalu Abdullah bin Salam, ni nak cerita pendeta Yahudi yang jujur ni, telah mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kemudian Abdullah bin Salam, Nabi SAW, Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, orang Yahudi itu mereka adalah kaum yang menipu. Kalau mereka mengetahui tentang keislamanku sebelum kau tanya mereka, mereka mesti akan menipu, cakap bohong tentang aku. Tapi kalau mereka tak mengetahui tentang keislaman aku, mereka akan cakap benar tentang aku. Ini Abdullah bin Salam cakap kat Nabi. Lalu orang Yahudi datang jumpa Nabi. Lalu orang Yahudi pun datang dalam satu majlis Nabi, maka Nabi pun tanya mereka. Menurut pandangan kamu, apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Pendeta mereka ni, tok guru mereka, pak kiai mereka. Mereka pun jawab apa? Dia adalah orang terbaik di kalangan kami, anak kepada orang terbaik di kalangan kami. Oh, puji gila-gila, dia orang alim, dia ingat Taurat dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW cakap kepada Yahudi itu, apa pendapat kamu kalau dia tu dah masuk Islam? Wah, ni Nabi trik orang Yahudi. Maka mereka jawab, semoga Allah melindunginya daripada pelaku perkara tersebut pada dirinya. Dia takkan masuk Islam kerana dia adalah orang yang alim, yang jujur terhadap agama kami. Maka Abdullah bin Salam pun keluar. Dalam majlis itu Abdullah bin Salam pun keluar daripada belakang Nabi, keluar. Lalu dia pun ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kaum dia yang tadi puji dia, cakap bagus, orang terbaik, anak kepada orang terbaik, tu mengatakan dia ni orang zalim, orang jahil, orang bodoh, khianat pada agama Nabi Musa, macam-macam. Maka Abdullah bin Salam kata, wahai Rasulullah, inilah yang aku takut. Kalau mereka tahu aku masuk Islam, awal-awal lagi mereka cakap perkataan buruk tu pada aku. Tapi sebabkan mereka tak tahu masuk Islam, apa mereka cakap tadi pasal aku tu, betul lah. Okey, baik. Poin saya nak beritahu apa dia? Orang Yahudi memusuhi Jibril. Orang Yahudi memusuhi Jibril. Wahai Jibril, kau buat salah apa pun? Alasan dia, pertama, Jibril buat turun wahyu pada salah orang. Bukan bangsa Yahudi. Yang kedua, Jibril ni bawa turun azab. Bawa turun malapetaka. Bawa turun bencana. Sebab tu mereka memusuhi malaikat Jibril. Maka Allah Ta'ala nak nafikan perbuatan tersebut, tomahan tersebutlah dengan berkata, Jibril adalah malaikat yang mulia. Bagaimana kamu boleh menuduh seorang malaikat ataupun satu malaikat yang mulia di sisi Allah, kamu memanggilnya dengan panggilan yang tak baik, dan kamu boleh bermusuh dengan malaikat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Yahudi selalu tuduh Jibril ni, dia bagi wahyu pada Nabi Muhammad ikut kehendak dia. Kalau ikutkan kena turunkan wahyu pada orang lain, tapi dia ikut kehendak dia. Maka banyak tempat dalam Quran Allah kata apa dia? Malaikat buat turun wahyu dengan perintah Allah. Tolong terjemahkan dia. Semua dah terjemah saya rasa. Ada siapa belum terjemah lagi? Rasa semua dah terjemah. Okey, Tuan Haji Ishak Kasim terjemahkan boleh, Tuan Haji Ishak.
Muka surat 267 ayat 2. Surah An-Nahl 267 ayat 2. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Semula Tuan Haji Ishak nampak macam banyak malaikat. Semula? Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Okey, baik. Saya tak nak condemn lah terjemah tu Tuan Haji Ishak ya, tapi para malaikat tak betul kat situ. Okay. Orang lain ada tak terjemah lain? Siapa ada yang terjemah dia bukan para malaikat seorang je? Ada tak? Ada tak? Sahabat-sahabat lain? Ke sebab bahasa Melayu terjemah para malaikat kat situ? Orang putih terjemah, He sent down the angel. Dan malaikat Jibril seorang. Orang lain? Ada tak terjemah kat sini, ayat 2 surah An-Nahl ni, ramai malaikat ke seorang malaikat? Tak ada. Orang lain? Para malaikat. Ya? Ya, Puan Nur Zakiah? Dia terjemahan tu dia guna perkataan para malaikat, tapi yang word by word translation tu bawah perkataan malaikat tu dia tulis Jibril, dia bracketkan Jibril. Okey. Sebenarnya kaedah macam tadilah, kaedah ni. Kaedah dia ialah Allah guna lafaz plural, tapi Allah gunakan untuk malaikat Jibril seorang. Allah gunakan untuk malaikat Jibril seorang. Okey? Okey, tak apa. Allah turunkan malaikat Jibril dengan bawa Al-Quran dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Itu jawapan kita. Bukanlah Jibril yang pilih siapa Jibril nak bagi wahyu. Tak. Allah suruh malaikat Jibril bawa wahyu dengan perintah Allah kepada siapa yang Allah nak, bukan kepada Jibril nak. Ini jawapan Allah kepada orang-orang yang memusuhi Jibril dengan mengatakan Jibril tak patut turunkan wahyu pada bangsa Arab jahiliyah. Patut turunkan wahyu pada kami ni, keturunan Nabi yang layak menerima kenabian. Jadi ayat tu Allah beritahu Jibril buat turun wahyu bukan kehendak dia siapa dia nak, tapi kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ayat kedua kita malam ni, ayat 20. Allah berfirman, "Zi quwwatin 'inda dzil arsy makin." Malaikat Jibril mempunyai kekuatan. Dalam ayat Quran, sekiranya ada perkataan soihah. Soihah ni loud voice, suara tempikan yang kuat. Sekiranya ayat Quran menceritakan tentang suara tempikan yang kuat, maka suara tempikan yang kuat tersebut adalah suara Jibril alaihi salam. Suara tempikan yang kuat tersebut adalah suara Jibril alaihi salam. Contoh, Allah Ta'ala bagi pada kaum Nabi Syuaib ke Nabi Soleh. Tak apa, kita tengok sekejap boleh. Surah Hud. Tolong baca Puan Zakiah, surah Hud. Ada perkataan soihah. Mana soihah? Muka surat 229. 229 ayat 67. 229 ayat 67. Boleh Puan Zakiah tolong baca? Boleh. 29 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian orang-orang zalim itu dibinasakan oleh suara yang menggempakan bumi, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah masing-masing. Okey, terima kasih Puan Zakiah. So suara menggempakan tu dalam bahasa Arab panggil soihah. Soihah tu suara siapa? Soihah tu suara siapa? Dalam tafsir-tafsir semua mengatakan suara tersebut adalah suara Jibril alaihi salam. Ni untuk kaum Nabi Soleh. Ni kaum Nabi Soleh. Kaum yang buat liwat kaum Nabi Lut. Sama juga. Mereka juga dapat soihah. Di soihah tu suara siapa? Suara malaikat Jibril. Tengok dalam bahasa Inggeris ada dia terjemah soihah tu suara Jibril.
Page 266. Tolong baca Puan Izawani, page 266 Puan Izawani. Ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Baca daripada 72 boleh? 72, 73. 72. Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh letusan suara yang kuat yang menggempakan bumi ketika matahari terbit. Satu ayat lagi. Maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik dan kami hujani atasnya dengan batu daripada tanah yang dibakar. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi ini cerita tentang siapa ni? Ini cerita tentang kaum Nabi Lut yang melibat tu. Allah Ta'ala bagi 3 azab pada mereka. Pertama, suara tempikan. Orang putih dia terjemah, saya rasa mungkin ada tak siapa-siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan dia kat sini ada perkataan Jibril. Ada tak siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, ayat dia dalam ayat ni perkataan Jibril? Ada tak? Orang putih orang putih terjemah apa? So they were overtaken by a loud voice, Jibril the angel, at the time of sunrise. Orang putih dia terjemah. Jadi suara-suara kuat tu suara Jibril. Sebab tu Allah kata zi quwwatin. Jibril ni ada kekuatan. Mana tak kuatnya? Suara dia boleh hancurkan satu negeri, satu kampung. Suara dia boleh matikan seluruh manusia. Tak kuat lagi. Baru suara. Bahkan dalam banyak hadis, ada 2-3 hadis mengatakan Jibril ini mempunyai 600 sayap. Jibril ini mempunyai 600 sayap. Okey? Jadi suara dia saja orang ramai mati. Kekuatan dia macam mana? Bahkan dalam kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala telah angkat gunung. Allah SWT telah angkat gunung, warning orang Bani Israel yang tak nak terima Taurat. Allah suruh siapa angkat gunung? Jibril. Allah suruh Jibril angkat gunung. Mana ayat dia? Surah Al-A'raf. Kalau baca boleh surah Al-A'raf. Puan Salmah Kasim telah baca surah Al-A'raf. Ini nak tunjuk kekuatan malaikat Jibril. Dia kuatin malaikat Jibril punya kuat ni. Sudah berapa Ustaz? Sekejap, saya tengah mencari. Sebab saya sambil cari, sambil cakap, biasanya lambat jumpa. Ya, 173. 173. Ayat 171. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, berpeganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Serta ingatlah sentiasa amalkan apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Okey, baik. Terima kasih Puan Salma. Jadi Allah kata kami angkat gunung. Kami angkat gunung ni maksudnya Allah hantar malaikat Jibril angkat gunung. Warning orang Yahudi. Nak terima ke tak nak terima Taurat? Kalau tak nak terima, aku empat gunung atas kamu. Kalau kamu terima, gunungnya aku alih balik, letak balik kat tempat ni. So siapa malaikat kat gunung? Jibril. Tak kuat lagi. Boleh angkat gunung, suara dia saja orang mati, tak kuat lagi. Betul lah kata zi quwwatin, dia mempunyai kekuatan. Malaikat lain pun kuat juga, bukan malaikat lain tak kuat. Masa Nabi SAW pergi Taif, Nabi kena baling batu sampai berdarah, masuk darah dalam kasut. Datang malaikat azab. Malaikat azab, bukan malaikat Jibril, malaikat azab datang. Malaikat yang biasa ditugaskan oleh Allah bawa azab. Nak tak aku ambil gunung-gunung ni timpakan pada mereka? Offer pada Nabi Muhammad. Bukan Jibril kat situ. Jadi nak cerita malaikat lain pun kuat juga, boleh bawa azab juga. Tapi Jibril lah yang paling kuat di kalangan para malaikat. Allah muliakan Jibril dengan sifat kedua. Ada 5 pujian pada Jibril lah. Pertama tadi mulia, karim. Yang kedua zi quwwatin, kuat. Malaikat ni kuat. Di kalangan para malaikat, malaikat Jibril lah yang paling kuat. Malaikat Jibril lah yang paling gagah, yang paling perkasa. Okey, itu sifat malaikat Jibril yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah malaikat Jibril ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat kita tadi, zi quwwatin inda dzil arsy makin.
di sisi Allah, malaikat Jibril tu ada kedudukan. Ada malaikat-malaikat ditugaskan kat satu tempat duduk kat situ sampai bila-bila. Ada malaikat ditugaskan untuk jaga neraka. Sampai bila duduk kat situ. Ada malaikat ditugaskan untuk duduk kat syurga. Sampai bila duduk kat situ. Malaikat-malaikat tersebut. Tapi Jibril, dia ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kedudukan yang mulia di sisi Allah, maksudnya dia orang kanan. Kalau bahasa kita panggil orang kanan lah. Dia orang paling dekat, malaikat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada setengah orang yang sampai menganggap malaikat ni Tuhan. Yahudi, dia orang punya jahat, kata malaikat Jibril ni jahat. Musuh dengan malaikat Jibril. Manakala orang musyrikin Mekah, masalah juga ni. Kenapa masalah? Sampai anggap malaikat tu Tuhan. Sebab malaikat boleh buat tu, boleh buat ni, malaikat bantu Nabi tu, bantu Nabi ni. Disampai mereka anggap malaikat tu Tuhan. Maka Allah nak menafikan yang malaikat tu bukan Tuhan. Tengok dalam ayat kita sekarang, sorry saya lupa nak terangkan, ayat 20 ni, ada dua perkataan Z. Ayat 20 ni ada dua perkataan Z. Boleh? Tengok balik. Pertama, malaikat Jibril Allah kata zi quwwatin. Malaikat Jibril Allah kata zi quwwatin. Terjemah zi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Boleh? Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Zil arsy. Zil arsy. Zi quwwatin ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Malaikat ada kekuatan. Cuma kekuatan kita tak sampailah sama tahap dengan kekuatan malaikat Jibril. Para Nabi ada kekuatan. Jin-jin pun ada kekuatan. Jin kisah Nabi Sulaiman kan, boleh pindahkan singgasana Balqis ataupun Bilqis. Ada kekuatan juga. Cuma kekuatan manusia, jin, dia tak samalah kuat macam malaikat Jibril. Tapi Zil Arsy ni, Zi Quwwatin mempunyai kekuatan. Kita dah terjemah tadi. Zil Arsy mempunyai arash. Ada tak siapa-siapa memiliki sifat memiliki arash macam Allah? Ada. Macam malaikat tadi, ada kekuatan. Selain malaikat pun ada kekuatan. Kita, jin, malaikat lain. Cuma tak sampailah sama tahap dengan malaikat Jibril. Tapi Zil Arsy ada tak siapa-siapa yang memiliki juga sifat Zil Arsy? Ada. Nabi Muhammad ke, malaikat Jibril ke, Nabi Sulaiman ke, Nabi Ayub ke, Nabi Daud ke, ada tak memiliki Zil Arsy? Ada kan? Nak ceritanya kat sini, walaupun malaikat ni kuat, ada kekuatan, tapi tetap tak boleh menandingi Allah yang Zil Arsy. Arash Allah Ta'ala ni, dia punya luas dia, ayat kursi apa Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu meliputi langit dan bumi. Kursi Allah maksudnya arash Allah. Arash Allah tu meliputi langit dan bumi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita tentang besarnya arash, Nabi kata, "Mas-samawatu sab'i fil arshi illa kadarahima sab'atin ulqiyat ala turasin." 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan arash, tidak lain tidak bukan melainkan sebagaimana 7 keping duit dirham letak atas turasin ni, perisai. Perisai orang pergi pegang lah, orang pergi pegang pakai perisai, shield tu. Shield tu punya besar. Shield tu punya besar. Kalau orang tu dia punya kaki tinggi dia lebih kurang 6 kaki, shield dia lebih kurang 4 kaki. Shield dia. Di shield tu, saya tak erti nak lukis shield. Saya lukis lebih kurang je lah shield kat sini. Okay, ni contoh shield lah orang pergi perang. Contoh ni dia punya perisai dia untuk dia buat pergi perang. Ni shield punya besar, saya 4 kaki contoh. Ambil duit dirham 7 keping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia Nabi kata 7 langit 7 bumi ni nak banding dengan keluasan arash Allah Ta'ala bagaikan 7 keping duit dirham letak atas shield. Jadi shield ni, perisai ni adalah keluasan arash Allah. Ni 7 langit 7 bumi. Susah mana sangat. Atau arash Allah Ta'ala ni macam-macam nama arash. Arshil Majid, Arshil Azim. Besar arash ni. Jadi bila Allah sebut arash tu besar, arash tu agung, Allah pemilik pada arash tu, Allah lagi besar lah. Tengok surah apa ya, pasal arash ni, tak silap saya surah Al-Mu'minun. Tak silap saya surah Al-Mu'minun. Tolong terjemahkan dia surah Al-Mu'minun. Puan Izian Wahida, terjemahkan boleh Puan Izian surah Al-Mu'minun. Saya cari buku surah sekejap. Mu'minun. Yes, muka surat 347. 347.
ayat yang ke-86. Page 347 ayat 86. Ini sifat-sifat arash. Ada arsyul karim, arsyul azim, majid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah Tuhanmu yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arash yang agung? Okey, itu satu. Puan, muka surat 349, selang 2 muka surat ni. Ayat 116. 1:6. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arash yang mulia. Terima kasih Puan. Nampak? Arash tu kadang-kadang namanya Al-Azim, kadang-kadang nama dia Karim, kadang-kadang ada ayat lain nama Al-A'la yang paling tinggi. Jadi sifat arash ni Azim, Karim, A'la. Allah, arash tu besar, mulia, tinggi, hebat. Allah memilikinya. Allah lagi ya. Kalau Allah memiliki arah yang besar, tinggi, mulia tu, Allah lagi maha besar, lagi maha tinggi, lagi maha mulia lah. Tidak ada tak siapa-siapa yang sama level macam Allah yang memiliki arah juga. Malaikat dia juga arah kecil. Tak ada. Hanya Allah satu-satunya. Allah lah sahaja yang memiliki arah. Allah, kenapa Allah sebut dalam ayat kita tadi, malaikat zi quwwatin, Allah zil arsy. Allah nak beritahu, malaikat walaupun dia kuat, walaupun dia terhebat di kalangan para malaikat, walaupun dia boleh buat mati orang dengan suara tepikan dia saja, tetapi dia tak boleh sama taraf dengan Allah. Dia bukan Tuhan. Itu point dia. Nampak? Dalam ayat yang sama, walaupun Allah puji malaikat, tapi Allah nak beritahu kita, ya, aku sedang puji Jibril sekarang. Dia tu mulia. Dia tu ada kekuatan. Tapi ingat, dia tetap tak sama tahap ketuhanan. Dia tetap tak boleh capai tahap ketuhanan. Kerana hanya satu saja yang memiliki arash, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah cakap macam ni? Ya, kita orang Islam tak ada lah masalah nak anggap malaikat tu Tuhan. Kita orang Islam tak ada masalah. Tapi orang-orang yang musyrikin Mekah, mereka ada yang menyembah malaikat, lalu menganggap malaikat-malaikat sebagai Tuhan. Tolong baca Dr. Aziza. Ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara ayat-ayat Allah Ta'ala nak cerita ada orang sembah malaikat. Muka surat 433 boleh Dr. Aziza, 433 ayat 40 dan 41. Ya Ustaz. 433 ayat 40 41. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Sorry, maafkan saya silap. 40 dengan 41, sorry. Page 433 ayat 40 dengan 41, sorry. Okey, semasa Allah menghimpunkan mereka semua, yakni pada hari kiamat, kemudian dia bertanya kepada malaikat, adakah orang ini menyembah kamu dahulu? 41, malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka pula percaya kepada jin itu. Terima kasih Dr. Aziza. Dia orang musyrikin, dia sembah malaikat. Orang musyrikin, mereka sembah malaikat dengan anggap malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Senang cerita, bagi mereka, malaikat tu Tuhan jugalah. Maka ke akhirat nanti, malaikat kata apa dia? Dia bukan sembah malaikat, dia sembah setan. Dia dengar cakap setan tu yang suruh anggap malaikat sebagai anak perempuan Allah. Dia Allah nak beritahu, walaupun malaikat Jibril tu kuat, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh angkat gunung, boleh matikan orang dengan suara dia semata-mata, dia tetap bukan Tuhan. Sebab tu dalam ayat ni Allah nak beritahu, ya, Jibril kuat, ada zi quwwatin, tapi tetap tak boleh capai tahap Allah kerana Allah zil arsy. Kerana Allah zil arsy. Untuk orang-orang yang anggap malaikat Tuhan, Allah kata apa? Malaikat tu sendiri kalau dia kata dia Tuhan, dia pun kena juga azab kepada Allah Ta'ala. Malaikat tu mungkin dia dah boring jadi malaikat, dia kata aku nak jadi Tuhan jugalah. Allah warning. Tolong terjemahkan dia boleh? Puan Maisarah, tolong terjemah boleh? Puan Maisarah. Ya, saya muka surat berapa? Sekejap. Lagi cari muka surat. Surah 324. Yes, 324. Ayat 26 sampai 29.
26 sampai 29. 26. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, yakni para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Sampai 28 Ya, terus sampai 29. Dia, ada 29. Dia, yakni Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yakni malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai Allah. Dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Okey, terjemah Puan Maisarah tadi, orang itu. Terjemah lain, siapa di kalangan mereka? Itu siapa di kalangan malaikat yang mengatakan aku pun Tuhan juga selain Allah. Allah tu Tuhan, aku Tuhan juga. Malaikat ada cakap macam tu? Malaikat tu pun kubuhlah ke neraka Jahannam. Kalaulah ada. Buat masa ni tak ada lah. Jadi nak ceritanya orang musyrikin ni, dia sampai anggap malaikat tu anak Allah. Pun salah juga. Tak boleh kita hina malaikat macam orang Yahudi. Dalam masa yang sama, tak boleh kita meninggikan darjat malaikat sampai tahap anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua tak boleh. Kita Islam tengah-tengah. Apa maksud tengah-tengah? Malaikat mulia di sisi Allah. Tapi semulia mana pun malaikat, setinggi mana pun dia, sekuat mana pun malaikat tersebut, tidak boleh sikit pun mencapai tahap ketuhanan. Okey, baik. Nampak ni hikmah Allah Ta'ala datangkan dalam satu ayat. Dua perkataan zi. Malaikat zi kuwatin. Allah zil arshi. Sama level ke? Tetap tak sama level. Nampak? Okey, baik. Makin. Terjemah makin ni apa? Ada kedudukan. Terjemah makin ni ada kedudukan. Maksudnya malaikat Jibril, dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bahasa kita panggil orang kanan. Okey, bahasa kita panggil orang kanan ataupun setiausaha politik. Okey, orang lain nak jumpa seseorang menteri ke raja ke, contohlah, kena buat appointment terpunyat, kena buat appointment, kena isi surat. Tapi kalau orang kanan dia, taklah, datang masuk keluar macam tu je. Ni contohlah. Di malaikat Jibril ni ada makin. Maksud makin ni ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada perkataan makin, tuan-tuan, daripada perkataan makin, keluarlah perkataan makanna. Tengok surah Yusuf boleh tak? Nabi Yusuf asal daripada budak yang kena buang dalam perigi, jadi hamba abdi, kena masuk penjara. Tapi Allah Ta'ala bagi dia makanna, kedudukan. Mana surah Yusuf? Wan Nuralizah Kasim. Ada? Wan Nuralizah Kasim ada? Ada Ustaz. Puan dari mana ya? PJ. Baru join malam ni kan? Baru baru pertama kali. Alhamdulillah. Boleh sila. Kawan Puan Zawani ke? Bukan. Saya adik Ishak Kasim. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Okey, tengok surah Yusuf. Perkataan surah Yusuf tu saya nak tunjuk pada perkataan kita sekarang. Sorry ya. Muka surat berapa ya? Muka surat 242. 242. Ayat 54 dengan sampai 56 lah. 54 sampai 56. Boleh? Puan Nuralizah kasih. Boleh. Ayat 242. Ayat 54 sampai 56. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan Raja berkata-kata dengannya, serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah Raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Okey, sekejap Puan. So, berpangkat tinggi tu apa bahasa Arab dia? Makinun. Amin. Tengok Sekejap saya baca ayat dia. Ayat 54 tu, qala innaka al-yawma ladaina makinun. Tadi sama macam malaikat Jibril tadi. Makinun, pangkat tinggi. Amin, trustworthy, dipercayai. Okey, teruskan 2 ayat lagi, Puan. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya.
lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Terus. Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki. Dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey, terima kasih Puan Nurhaliza. Sama. Baik, tengok So dua perkataan saya nak refer dalam page 242 ni. Pasal Nabi Yusuf ni hebatlah. Daripada anak buangan, bukan anak buangan, abang-abang buang dia, kena jual, kena jadi hamba abdi, masuk penjara. Last kali pop jadi orang berpangkat tinggi di sisi raja ni. So pertama perkataan dia makin, sama macam ayat kita tadi. Dhi quwwatin inda dhil arsy makin, sama kan? Pangkat tinggi. Jibril sama lah pangkat tinggi di sisi Allah. Yang kedua daripada perkataan makin, tengok kat skrin, makanna. Ayat 56 tu ada perkataan wa kadzalika makanna. Kami beri kedudukan pada Nabi Yusuf. Kat mana saja dia nak masuk boleh masuk kat Mesir. Pintu gerbang tu, pintu gerbang ni, pintu istana tu, pintu istana ni, pintu gedung tu, pintu gedung ni. Dia nak masuk, suka hati dia nak masuk. Nampak? Perkataan makin tu punya besar kedudukan orang yang Allah Ta'ala bagi kedudukan makin. Cuma Nabi Yusuf kat sini, dia orang kanan ataupun orang paling dekat bagi Raja Mesir. Malaikat Jibril adalah makin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Jibril ada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap ada had limit. Maksud had limit apa dia? Segala perbuatan-perbuatan dia tetap tertakluk dengan izin Allah. Tak bolehlah kata dia Jibril, dia orang kanan Allah, lama tak turun kat dunia, nak turunlah sekejap jumpa Nabi Muhammad. Lama tak pergi jalan kat sana, nak jalanlah kejap. Lama tak terbang kat sana, nak terbang kejap. Tak boleh. Walaupun dia malaikat Jibril, dia tetap hamba Allah. Dia tetap tertakluk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari, Jibril lama tak turun jumpa Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanyalah, kenapa lama tak datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan ayat melalui Jibril, cakap pada Nabi. Tolong baca dia. Puan Aliza, tolong baca boleh Puan Aliza? Puan Aliza ni ada? Tak ada. Okey, baik. Tolong baca dia. Puan Izian Wahidah, tolong baca boleh Puan Izian? Page 309. 309 ayat bawah sekali. 309 ayat bawah sekali. Ayat 64. Ya, 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Okey, terima kasih Puan. Nampak? Terima kasih Puan Izian. Dan tidaklah kami turun. Jibril katalah, kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Walaupun Jibril itu orang kanan, dekat kedudukan tinggi di sisi Allah. Okey. Okey. Maafkan saya. Kita sekarang muka surat. Ni siapa yang tanya tadi ni? Si Oppo CPH 2237 ni Puan Nurhaliza tadi ke? Saya tadi Okey. Baik. Tak apa. Okey. Tengok ayat 64 surah Maryam ni. Kami tidak turun suka-suka hati di mana-mana ke, melainkan dengan izin Allah, dengan perintah Tuhanmu. Dengan perintah Tuhanmu. Walaupun malaikat Jibril tinggi kedudukan di sisi Allah ataupun orang kanan Allah, tetap tertakluk dengan perintah dan izin Allah SWT. Dia tak boleh suka hati. Dia tak boleh suka hati. Kalau anak raja dia suka hati, nak buat apa kan? Negeri ni ayah saya punya, suka hatilah saya nak buat apa pun. Anak raja. Sampai kadang-kadang dia buat satu perkara, dia marah. Jangan buat macam tu. Waktu dia kata nak buat juga, ayah dia pun kata, okeylah, contoh. Contoh, anak raja. Ayah cakap jangan, dia nak buat juga. Ayah dia boleh buat apa? Contoh. Tapi malaikat tak. Walaupun dia ada kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, dia tetap tertakluk dengan perintah-perintah dan suruhan Allah SWT. Okey, baik. Kemudian, ayat yang ketiga. Kita malam ni, buku surat 586 ayat 21. Jadi dah berapa dah pujian untuk malaikat Jibril? Mulia, kuat, ada kedudukan di sisi Allah. 3. Yang keempat, ayat 21, muta'in.
ditaati, dituruti. Di kalangan para malaikat, Jibril adalah ketua para malaikat. Jibril adalah ketua para malaikat. Maka setiap malaikat-malaikat akan patuh dan taat pada perintah Jibril. Setiap malaikat-malaikat akan akur, patuh dan ikut apa saja perintah malaikat Jibril. Daripada ayat-ayat macam ni lah, maka kita semua mengatakan, ulama-ulama tafsir mengatakan Jibril adalah ketua para malaikat. Kerana muta'in. Walaupun ada malaikat, setiap malaikat ada tugas-tugas khas dia. Cabut nyawa malaikat ni, tiup sekali malaikat ni, apa lagi, turun bagi rezeki, turunkan hujan. Setiap malaikat ada tugas-tugas dia. Tapi kesemua mereka muta'in, kesemua mereka muti'un. Maksud muti'un, mentaati kepada muta'in, iaitu malaikat yang kena dipatuhi, malaikat Jibril alaihi salam. Ini pujian yang keempat pada malaikat Jibril. Di sebab tu siapa memusuhi Jibril, dia seolah-olah memusuhi seluruh para malaikat. Yahudi kata, saya musuh dengan Jibril je, malaikat lain saya okey. Tak ada. Di sisi Allah, awak telah dikira bermusuh dengan semua para malaikat. Bila memusuh dengan para malaikat, maka awak seolah bermusuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Nombor 4. Yang kelima, sifat malaikat Jibril, Allah kata dalam ayat ini adalah amin. Apa makna amin? Amanah, jujur, dipercayai. Amanah, jujur, dipercayai. Maksud amanah, jujur, dipercayai apa dia? Dia takkan buat melainkan benda yang Allah suruh dia buat. Dia takkan buat melainkan apa yang Allah suruh dia buat. Contoh, ada satu kisah, ada satu hadis mengenai Fir'aun. Masa Fir'aun nak mati. Masa Fir'aun nak mati, siapa ingat kisah masa Fir'aun nak mati? Apa Jibril buat pada dia? Siapa ingat kisah? Masa Fir'aun nak mati lela dah. Orang Kelantan, orang Terengganu panggil nak mati lela. Muka surat 219. Tolong baca Tuan Haji Ishak Kasim. Muka surat 219 ayat 90. Surah Yunus. Ayat Ustaz. 219 ayat 90. Surah Yunus. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Tapi ingat, siapa pernah dengar cerita pasal Fir'aun nak mati ni? Masa Fir'aun nak mati dalam laut, apa yang malaikat Jibril buat kat dia? Siapa ingat? Okey. Masukkan pasir ke Ustaz? Makan pasir? Macam tak nak bagi dia mengaku keimanan dia tu. Ya. Okey, baik. Ini hadis dia. Hadis, terima kasih Puan Zabani. Macam itulah. Tapi bukan makan pasir. Panggil apa? Orang sekali tu. Selut pasir lah. Boleh kata pasir juga. Ini hadis dia. Hadis ni daripada Imam Bukhari ada, daripada Imam Tirmizi pun ada. Hadis ni saya ambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey. Sekejap saya share kat skrin. Kenapa bila kita sampaikan hadis ni, dia orang tak kata, macam mana Jibril boleh buat benda Allah tak suruh dia buat? Tak. Jibril takkan buat melainkan benda tu Allah suruh dia buat. Okey, semua tengok kat skrin. Okey, daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qala Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tadilah ayat ni dibaca tadi oleh Tuan Haji Ishak. Ketika Fir'aun berkata, aku beriman kepada Rabb, Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Baginda bersabda, baginda bersabda, qala li Jibril. Jibril cakap pada aku, maksudnya Jibril cakap pada Nabi Muhammad lah. Lau ra'aitani, kalaulah kau tengok aku masa Fir'aun nak mati lemah lela tu, nak mati tenggelam laut tu, waqad akhaztu min halil bahri, aku telah mengambil lumpur laut yang hitam. Laut hitam tu dia punya bawah sekali tu. Lumpur dia, pasir dia pun boleh lah. Okey. Jibril kata ni, fadasastuhu fihi. Aku sumbatkan mulut Fir'aun. Kenapa? Makhafata anta lahur rahmah. Kerana aku takut, kerana aku khawatir
takut-takut nanti Allah bagi rahmat ke Firaun, Allah terima taubat dia jadi Islam, dia selamat ke akhirat. Jadi daripada hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, ni hadis ni yang saya share ni hadis dari Imam Ahmad kat skrin dan juga Imam Tirmizi. Tapi dalam Sahih Bukhari juga ada hadis ni. Dalam Sahih Bukhari juga ada hadis ni. Maka timbullah daripada hadis ni soalan. Apa soalan timbul daripada hadis ni? Soalan timbul, macam mana Jibril boleh pandai-pandai? Macam mana Jibril boleh pandai-pandai ambil lumpur, sumbat mulut orang? Sedap je buat kerja macam tu. Jibril tak akan buat melainkan benda tu. Jibril tak akan buat melainkan benda tu apa? Perintah Allah. Jibril tak akan buat melainkan benda tu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan. Ada satu soalan lagi. Muka surat 6 ayat atas sekali. Tolong baca Puan Nazakiah. Puan Nazakiah pernah tanya saya soalan ni. Puan Nazakiah, muka surat 6 ayat atas sekali, tolong baca. Even angel us. Muka surat 6 surah Baqarah ayat atas sekali. Muka surat 6 ayat 30 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Apa soalan Puan Zakiah tanya saya? Kalau Puan Zakiah masih ingat. Saya tanya, adakah malaikat tu dia mengetahui lebih daripada apa yang Allah ketahui lah. Maknanya kenapa dia tanya macam tu, seolah-olah macam Kan? dia tahu. Soalan Puan Zakiah masa tu, macam mana malaikat boleh mempersoalkan apa Allah nak buat? Betul kan soalan macam tu? Yeah, something like that. Macam tu kan? Macam mana malaikat dia boleh persoalkan apa Allah nak buat? Suka hati Allah nak buat siapa? Khalifah ke apa ke nak buat suka hati Allah? Jadi jawapan dia sama macam tadi. Malaikat dia takkan cakap apa-apa, melainkan Allah yang suruh cakap. Jadi walaupun nampak soalan tu daripada pihak malaikat, tapi sebenarnya ia diperintahkan juga oleh Allah untuk bertanya perkara tersebut. Sebab malaikat dia tak ada suka-suka hati nak mempersoalkan. Kenapa buat manusia? Kenapa nak kena azab dia? Kenapa dia tak kena azab-azab lagi? Dia dah lama kafir ni. Tak. Setiap perbuatan malaikat adalah izin Allah, adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh tanya soalan. Jadi tak sesuai soalan nak ditanya. Bukan kata salah bertanya. Kenapa malaikat mempertikaikan? Kenapa malaikat pandai-pandai letak lumpur dalam mulut orang? Allah tak suruh. Tak. Semua perbuatan malaikat, semua soalan-soalan malaikat timbulkan, semua jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sifat malaikat adalah amin, amanah. Apa maksud amanah? Dia takkan buat melainkan apa Allah suruh buat. Dia takkan cakap melainkan apa yang Allah Taala suruh cakap. Ini sifat malaikat Jibril. Okey, baik, seterusnya. Jadi siapa yang memusuhi Jibril, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka dia memusuhi seluruh para malaikat. Bila memusuhi seluruh para malaikat, dia memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti masuk surah baru, page 587, Allah sebut pula malaikat-malaikat lain punya sifat. Menjaga, mulia, menulis, mengetahui. Surah lepas ni lah, ayat 10, 11, 12. Itu tak apa kemudian. Okey, baik, seterusnya, ayat 22. Ada masa lagi, ayat 22. Ayat 22, terjemah dia, sambung ayat baru untuk sahabat-sahabat baru masuk. Kita muka surat 586, ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa dan ma tidaklah sahibukum, sahabat kamu. Terjemah sahibukum, sahabat kamu. Bi dengan majnunin gila. Majnunin gila. Okey, baik. Wan Izawani, terjemahkan ayat 22 ni boleh? Ayat 22 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sahabat kamu dengan gila. Okey, baik. Terima kasih Wan Izawani. Dengan tu tambahan je lah. Maksudnya, Allah Ta'ala kata, sahabat kamu ni bukan gila. Allah Ta'ala cakap pada orang musyrikin Mekah yang tuduh Nabi tu gila. Maka Allah cakap kat mereka, sahabat kamu ni bukan gila. Orang musyrikin Mekah anggap Nabi sahabat tak? Tak, mereka tak anggap Nabi sahabat, mereka anggap Nabi musuh. Tapi di sisi Allah, bila seseorang tu telah lama bersama kamu, kamu kenal dia, dia kenal kamu, walaupun tak baik, bukan close friend, best friend,
Apa lagi bahasa Inggeris dia panggil? Bukanlah kawan rapat, kawan baik, teman karib, tetapi kamu dah lama kenal dia, dia dah lama kenal kamu, maka di sisi Allah kamu sahabat. Kamu dah lama bersahabat dengan Nabi, kamu dah lama kenal dia sejak dia lahir kat Mekah, tiba-tiba bila dia sampaikan Quran pada kamu, kamu tuduh dia gila. Maka Allah kata, dia bukanlah gila. Ada 4 tuduhan orang kafir pada Nabi SAW. Pertama, gila. Kedua, tukang sihir. Ketiga, tukang syair. Keempat, tok pawang. Ataupun soothsayer. Kita panggil soothsayer. Okey? Ini tuduhan mereka pada Nabi SAW. 4 tuduhan ni. Okay? Masa Nabi SAW, tahun ketiga, keempat kenabian, selalu dakwah orang pada agama Islam, maka pemimpin-pemimpin Quraisy ni mesyuarat. Mereka bermusyarat di rumah Walid bin Mughirah. Dia kata apa? Musim haji nak datang ni, musim haji nak datang. Nanti ramai orang-orang, Allahumma salli ala Muhammad, orang luar datang buat haji. Muhammad jumpa dia, Muhammad asuk dia habis. Dia tinggal agama lama, join agama Muhammad. Jadi kita nak mesyuarat, kita nak bincang, nak bagi satu kata sepakat, kita semua pakai satu jawapan untuk tuduh Muhammad, untuk cakap tentang Muhammad, biar jawapan kita sama je. Maka mereka nak tuduh Muhammad gila. Mula-mula nak tuduh Muhammad gila lah. Maka mereka kata apa? Tak sesuai nak tuduh gila. Sebab tak pernah nampak dia meracau-racau, cakap benda pelik-pelik. Tak pernah. Itu yang pertama. Okey, kita tuduh dia tukang syair. Masyarakat tak boleh juga nak tuduh tukang syair. Sebab tak pernah nampak sekali pun dia mendeklamasikan syair kat pasar-pasar kat Mekah. Okey, kita tuduh dia tukang sihir. Nak tuduh apa tukang sihir? Tak pernah nampak pun dia meniup pada simpulan-simpulan tali. Tiup-tiup tak pernah nampak pun. Kita nak tuduh dia tok pawang. Tak boleh juga sebab tak pernah nampak dia baca mentera-mentera tertentu. Jadi nak tuduh gila, tak boleh. Nak tuduh sihir, tak boleh. Nak tuduh penyair, tak boleh. Nak tuduh soothsayer, tak boleh. Nak tuduh apa Perah, taklah kali kata, tak apalah, kita kata dia tukang sihir je lah. Jadi kata-kata dia tu telah menyihir sebahagian manusia kat Mekah ni, sehingga ada yang bermusuh dengan abang, berpisah suami isteri, bermusuh dengan ayah sebab terkena sihir dia lah. Tengok, mereka tuduh Nabi dengan 4 tuduhan. Tengok muka surat 576, tolong baca dia. 576, Dr. Azizah tolong baca, Dr. Azizah, 576, boleh? Ayat 18 sampai ayat Boleh Ustaz. 18 sampai 25. Ni Walid bin Mughirah, kisah Walid bin Mughirah. Ayat berapa Ustaz? 576? 576 ayat 18 sampai 25. 576, okey, 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia telah memikirkan Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka binasalah dia. Bagaimanakah dia berani mereka-reka? 20. Sekali lagi binasalah dia, bagaimana dia berani mereka-reka, yakni tuduhan-tuduhan itu. 21. Kemudian dia merenung, yakni memikirkan. 22. Lalu berwajah masam dan berkerut. Kenapa wajah masam berkerut ni? Tadi. Nak tuduh apa pun tak sesuai. Nak tuduh gila tak sesuai, nak tuduh penyair tak sesuai, nak tuduh soothsayer tak sesuai, nak tuduh tukang sihir tak sesuai. Tu masam berkerut tu sebab tak ada tuduhan yang sesuai. Teruskan Dr. Azizah. 23. Kemudian dia berpaling, yakni daripada kebenaran dan menyombongkan diri. 24. Lalu dia berkata, yakni Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari, yakni daripada orang terdahulu. 25. Ini hanyalah kata-kata, yakni rekaan manusia. 26. Cukup Dr. Azizah. Tengok. Okay. Nak tuduh apa, terima kasih Dr. Azizah. Nak tuduh apa tak sesuai, last sekali, ni Quran yang Muhammad baca tu, sihir tu dia belajar pada orang, dia sampaikan balik pada orang. Sebab sihir dia itulah ayah pisah dengan anak, kelahi suami isteri, adik-beradik jadi bermusuh sebab sihir dia tu. Tengok, sedangkan dia pening kepala, berkerut dahi. Nak tuduh tak sesuai. Jadi bila tuduhan tak sesuai, maksudnya apa? Dia panggil apa? Dalam istilah mahkamah saya lupa dah. Ada orang ajar saya dalam istilah mahkamah. Bila semua tuduhan tak sabit pada dia, maka lawan tu, perkataan lawan tu kita gunakan untuk yang tertuduh tu.
Dia nak tuduh gila tak boleh, tukang syair tak boleh, tukang sihir tak boleh, soothsayer tak boleh. Kena terima lah dia Nabi. Tak nak terima juga lah kali kita tuduh dia dengan tuduhan yang paling dekat, tukang sihir. Sekarang Allah Ta'ala nak menafikan gila pada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kita akan refer balik ayat ni. Pertama kat sini tuduh tukang sihir. Gila kat mana gila? Mereka tuduh Nabi gila dekat sini. Tolong baca dia boleh? Puan Salma Kasim, tolong baca Puan Salma. Muka surat 566, boleh? 566 ayat 51. 566. Ayat 51. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata dia Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Okey, terima kasih Puan Salma. Maksud menggelincirkan kamu dengan pandangan mata tu, tengok macam nak makan orang. Tengok macam tu. Tu. Tengok Nabi macam nak makan Nabi. Tu maksudnya. Lalu mereka kata Nabi gila. So tadi tukang sihir, ni gila. Tengok muka surat 568. Boleh tak? 568. 568 ni kisah dia. Tolong baca Puan Maisarah. Boleh Puan Maisarah? Page 568. Page 568. Surah Al-Ma'arij. Ayat 40. Ayat 40 ni sama macam ayat pertama kita hari ni. Innahu laqawlu rasulin karim kan. Ayat 40 sampai ayat 43. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Okey, terima kasih Puan. Tengok. Ni masa Sayyidina Umar malam-malam tak boleh tidur. Kaabah tengok Nabi tengah semayang. Nabi baca surah Al-Haqqah. Sedap sangat Nabi baca. Nabi baca. Ni Sayyidina Umar cerita lepas dia masuk Islam. Lepas tu dia kata apa? Betul lah orang cakap dia ni tukang syair. Sebab sedap dia baca ni. Pok Nabi sampai ayat 41. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan kata-kata seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Kalau macam tu dia tok pawang lah. Tukang ramal masa depan. Soothsayer. Maka Allah kata ayat 42. Wala biqauli kahin. Quran ni bukan juga kata-kata soothsayer. Tapi Quran ni adalah tanzilun min rabbil alamin. Tengok. Dia nak tuduh. Dah orang biasa tuduh Nabi tukang syair. Waktu Sayyidina Umar ingat dia tukang syair. Dalam surah Yasin apa dia? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak pernah ajar dia syair dan syair tak sesuai untuk dia. Baca tak pandai, menulis tak pandai, tiba-tiba nak reka syair. Tak pelik sangatlah. Okey, tukang sihir dah, gila dah, syair dah, soothsayer dah. Baik. Last gila yang diterangkan dalam Quran terhadap para nabi dengan gila kita faham berbeza. Kita faham gila, orang tu meracau, cakap tak apa-apa. Orang gila dia cakap tak apa-apa. Bahasa kita gila tu maksudnya sakit kat sini. Mental putus wayak bagi kita gila. Bagi orang Arab, bagi zaman Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelum ni, tuduhan gila tu bagi mereka adalah orang yang kena rasuk. Jin masuk badan dia, syaitan masuk badan dia, dia cakap pelik-pelik. Itu gila bagi mereka. Bagi kita, orang macam tu kena rasuk. Bagi kita bahasa Melayu, orang macam tu kena rasuk lah kan. Bila jin masuk dalam badan dia, dia cakap tak apa-apa lah. Orang jin masuk dalam badan dia, dia cakap tu masih ada isi. Apa dia cakap tu masih ada isi. Masih susunan ayat, perkataan, tata bahasanya betul. Tu orang kena rasuk. Cuma kata-kata tu bukan daripada dia. Kata-kata tu daripada jin masuk dalam badan dia. Itu gila orang Arab cakap. Gila yang bahasa Melayu, kita faham orang sakit mental. Orang sakit mental dia cakap apa pun tak tahu. Bunyi pun tak tahu apa dia cakap. Bobang. Apa perkataan satu pun kita tak faham. Itu gila bahasa Melayu yang kita cakap, yang kita faham bahasa Melayu. Adapun gila yang mereka tuduh pada Nabi Muhammad SAW adalah gila sebab kena masuk jin, syaitan, kena rasuk. Ni ayat dia. Tengok, tolong baca dia. Puan Izian tolong baca boleh? Puan Izian. Surah Al-Baqarah. Muka surat. Sekejap saya cari muka surat. Dia nak cerita orang yang ambil riba. Macam ni lah dia ke akhirat nanti. 40 lebih 47 page 47 ayat atas sekali. Boleh tak? Dengar dirasuk cukup sampai dirasuk je.
Page 47 ayat 275. 275 Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Okay, cukup. Keadaan Tengok. Terima kasih Puan. Tengok. Orang ambil riba kat akhirat nanti tak boleh diri dengan betul. Dia tak boleh diri dengan betul sebagaimana orang kena rasuk dengan syaitan kerana gila. Jadi gila yang mereka tuduh Nabi Muhammad, gila ni lah. Gila yang mereka tuduh Nabi Muhammad SAW, gila sebab kena rasuk. Walaupun ayat-ayat Nabi tu masih lagi ayat boleh difahami. Nabi sampai ke ayat Alhamdulillahirrabbilalamin contoh. Orang Arab faham maksud dia. Tapi itu bukan daripada dia sendiri, pada jin yang rasuk masuk dalam badan dia sampai ke ayat tu. Tuduhan mereka pada Nabi Muhammad SAW. Pada satu musim haji, ada salah seorang orang daripada Yaman, nama dia Dimat Al-Azdi. Dia sampai Mekah, maka orang-orang jahat kat Mekah ni dia tunggu kat pintu masuk kota Mekah, dia sampaikan ada orang gila ni. Dia suka cakap macam ni. Dia kata Tuhan satu je. Kita Tuhan banyak, dia kata Tuhan satu je. Waktu dia ngaku dapat wahyu pada Nabi. Jadi jangan jumpa dia. Sebab kalau jumpa dia, masalah nanti. Dimat Al-Azdi kata apa? Aku ni tok pawang, tok bomo, boleh ubah orang. Biarlah orang cakap tak payah jumpa. Aku nak jumpalah Muhammad ni, orang nama Muhammad ni. Mana tahu kok aku boleh jampi-jampi, tiup-tiup, jampi-jampi hembus-hembus. Baik gila dia. Dia pun jumpa Nabi Muhammad. Dimat Al-Azdi, orang Yaman. Daripada tempat nama Azdus Sanu'ah. Cerita ni ada dalam buku Sirah Nabi The Sil Nektar. Sorry ambil masa lebih. Dia jumpa Nabi Muhammad, dia kata, kamu Muhammad ke? Okay. Orang Nabi Muhammad kata, ya, saya Muhammad. Maka dia kata apa? Saya sedia ubat kamu percuma. Saya sedia merawat kamu percuma. Saya sedia merawat kamu percuma. Tak payah bayar apa-apa lah sebab orang cakap kamu gila. Maka Nabi kata apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sorry, itu tak ada. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Simple je. Biasa kita dengar ustaz-ustaz ceramah guna ayat ni. Dia berkata apa? Ulang sekali lagi. Tapi ulang sekali lagi. Lepas Nabi ulang, dia kata, ulang sekali lagi. Dia kata, aku ni dah banyak kali baca kamus, mengkaji bahasa-bahasa, tapi tak pernah dengar lagi ayat yang indah macam ni. Dia pun hulur tangan, bayat dengan Nabi, masuk Islam, beriman dengan Nabi pada hari tersebut. Nama dia Dimat Al-Azdi. Okey, baik. Minggu depan kita masuk lagi ayat pasal gila-gila ni, pasal mereka tuduh Nabi gila ni. Dan kita nak masuk lagi juga dalam ayat ni, tuduhan mereka tu tuduhan yang tak patut. Patutnya kalau nak tuduh seseorang tu gila, pastikan tuduhan tu kenalah sikit, 30% ke 40% ke. Ini tuduhan gila pada Nabi Muhammad tu tak matching langsung. 1% pun tak sesuai nak tuduh gila pada Nabi Muhammad SAW. Sorry, ambil masa lebih sikit, kita berhenti sini dulu. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Sama-sama semua, sama-sama. Selamat malam, sama-sama jumpa lagi insya-Allah.